Jepun. Tetapi kes-kes yang gagal itu tidak diteruskan, tidak dilindungi oleh kerajaan kerana mereka bukannya ingin menggembeling, membangunkan syarikat-syarikat yang tidak akan menegakkan daya saing yang kita perlukan. Jadi di sanalah saya lihat perbezaannya. Jadi maksudnya kita perlukan satu transformasi yang bermakna, yang mungkin mendalam, ada orang kata. Adakah kita bersedia, Datuk? Ya, sebenarnya pada ketika ini boleh dikatakan belum cukup bersedia. Jadi rancangan ini yang diperkenalkan di bawah NEM dan rancangan Malaysia ke-10 ialah untuk mengejutkan sektor swasta dan juga sektor awam supaya dapat mempertingkatkan segala perubahan yang perlu dilakukan supaya ekonomi dapat maju setaraf dengan negara-negara yang telah mendahului kita. Umpamanya di ASEAN pun, pada satu ketika Malaysia memang mendahului agak semua negara, tapi sekarang ini nampaknya ada persaingan yang ekonomi baru yang telah muncul. Dan untuk itu saya fikir kita masih belum terlambat, cuma kita perlu ubah cara kita mengendalikan dan juga sistem perlu diadakan dan bersedia supaya dapat memantau perjalanan ekonomi, syarikat dan juga dari segi jentera pentadbiran kerajaan. Datuk, saya perhatikan Datuk nyatakan sektor awam dan sektor swasta. Bagaimana dengan rakyat, Dok? Adakah rakyat juga perlu hanya boleh sebagai penonton saja? Bagaimanakah peranan mereka? Datuk, saya melihat begini ya. Kalau kita perhatikan, kita ada 3 pelan jangka panjang, Datuk. DEB merupakan yang pertama. Dan kalau kita lihat pada DEB, dia merupakan satu dasar yang begitu murni sekali. Tetapi DEB direka pada masa itu dengan 2 isu ataupun agenda pembangunan yang paling penting pada masa itu, iaitu kemiskinan, bagi membasmi kemiskinan, dan yang kedua merapatkan jurang ekonomi di antara etnik. Itu 2 perkara yang menjadi teras kepada DEB. Now, 40 tahun berlalu, kita kena mengubah sedikit. Tetapi dari segi semangatnya kekal sama. Mengubah maksudnya di sini untuk kita mengekalkan daya saing dengan jiran-jiran sekeliling kita. Ya? Jadi untuk itu, fokus atau ini yang transformasi yang Datuk nyatakan tadi ialah daripada agenda pembangunan berteraskan pembasmian kemiskinan dan merapatkan jurang ekonomi kepada agenda pembangunan yang berteraskan kepada pertumbuhan yang tinggi, high growth, produktiviti yang tinggi, pendapatan tinggi dan kemahiran yang tinggi. Ini yang 4 ini yang semua tu tinggi-tinggi tu, ya. Jadi bermakna di sini arah transformasi kita ialah daripada bukan kita bercerita mengenai pembasmian kemiskinan lagi, tetapi itulah yang tersiratnya, tetapi dalam bentuk dia mesti dalam bentuk pertumbuhan yang tinggi, produktiviti yang tinggi, kemahiran yang tinggi dan menghasilkan pendapatan yang tinggi. Jadi di sini kalau kita perhatikan dalam model baru ekonomi, ada dibagikan strata 20% di atas, 40% di tengah-tengah dan 40% di bawah. Tumpuan kerajaan kalau kita perhatikan malah dalam RMK sendiri pun apabila dilancarkan, tumpuan ialah kepada 40% yang di bawah. Bukan kerana yang 40% di bawah tadi 73% daripadanya ialah Bumiputera. Kebetulan Bumiputera majoriti di situ, tetapi ialah seperti mana yang Perdana Menteri katakan, menolong ataupun beri prioriti kepada golongan ini ialah kerana keperluan, needs, bukan kerana etnik. Jadi di sini kebetulan etnik tadi Bumiputera majoriti di situ. Jadi golongan di bawah ini sebenarnya bukan golongan pemerhati, Datuk. Ya, kecuali mereka yang seperti mana yang Perdana Menteri klasifikasikan sebagai warga emas. Bermakna mereka ini memang tidak lagi akan terlibat secara aktif di dalam aktiviti ekonomi. Tetapi golongan umpamanya IKS, industri kecil dan sederhana, ya, yang barangkali yang diklasifikasikan kalau dahulu mengikut kluster yang 13, tapi kali ini mengikut saiz daripada yang mikro hingga kepada yang makro. Jadi yang mikro ni ialah mereka yang
kecil ini yang tidak boleh kita tepikan kerana mereka ni dalam golongan 40% di bawah tadi. Dan di sini yang kalau kita tengokkan dalam RMK 10, NGO seperti Amanah Ikhtiar misalnya dipertanggungjawabkan untuk membantu mereka yang IKS yang dalam kategori mikro ini. Bermakna di sini kecuali mereka yang kurang upaya ataupun keluarga emas, iaitu lain daripada itu, selagi mereka bertekad ataupun berhajat untuk terlibat secara langsung dalam pertumbuhan ekonomi, memang ada peluang untuk mereka. Bermakna tidak ada pemerhati di sini. Terima kasih, Datuk. Doktor, saya ingin tengokkan apa yang doktor katakan tentang pendapatan tinggi tadi yang dinyatakan. Right. Saya rasa isu pendapatan tinggi ini memang menarik perhatian semua orang, semua rakyat Malaysia. Right. Jadi, tapi pada masa yang sama, saya rasa mungkin banyak juga orang yang agak kurang jelas apa maksud pendapatan tinggi ini. Jadi, bila kajian mengatakan pendapatan tinggi ini daripada $7,000 sekarang kepada $15,000 pada tahun 2020, orang kata semua orang ke yang dapat 15,000 ni? Jadi macam mana, apa maksudnya, Datuk? Sebenarnya itu pendapatan tahunan purata, dan kalau sekarang ini $7,000 Amerika, kita nak menggandakan sekali ganda, maknanya 15,000. Ini tidak bermakna kita naikkan gaji sewenang-wenang. Sebenarnya kenaikan pendapatan itu mesti dilakukan selari ataupun pada ketika yang sama dengan peningkatan produktiviti. Maknanya kita kena menghasilkan kerja yang lebih bermutu tinggi, kita kena tingkatkan prestasi yang lebih baik, produktiviti yang tinggi, supaya setiap orang itu akan menyumbang kepada pendapatan negara ataupun KDNK negara. Jadi dengan adanya gitu, maka ekonomi akan lebih mantap dan pasaran akan lebih rancak dan juga ekspor kita akan bertambah. Dan dalam keadaan itu, ia akan membawa manfaat kepada seluruh negara, baik untuk industri, untuk pendapatan ataupun cukai kerajaan, dan juga untuk rakyat umumnya. Jadi itulah yang dimaksudkan. Dan dalam hal ini, saya fikir banyak perlu dilakukan di peringkat individu, di peringkat pertubuhan syarikat dan juga jentera kerajaan supaya hasrat ini dapat dicapai. Dan di sini saya fikir ada beberapa aspek yang perlu ditangani di jangka pendek dan juga jangka pertengahan, iaitu dari segi individu. Mungkin kita kena melaksanakan usaha pembangunan insan ataupun human capital, dan juga memperkasa dari segi pendidikan dan juga dari segi apa yang dikatakan sistem penyampaian. Jadi semua ini perlu disusun dengan rapi dan dilaksanakan dengan baik. Dan untuk mencapai ini bukan satu perkara yang mudah. Dan saya fikir amat penting untuk rakyat jelata dan juga pekerja dan juga apa sajalah di semua lapisan yang memainkan peranan sektor ekonomi, pentadbiran dan lain-lain, supaya benar-benar mengetahui maknanya dan juga apa yang perlu dilakukan supaya matlamat ini dapat dicapai. Okey, saya pergi kepada yang lebih praktisnya, Prof. Prof di universiti, banyak pelajar yang akan keluar, graduan-graduan. Mereka akan mengatakan, di mana saya ni nak dapat pendapatan tinggi? Adakah kerana kita ni kurang melatih mereka ataupun kerana tidak ada pekerjaan? Jadi bagaimana untuk graduan-graduan yang akan keluar ni, Prof? Biarlah saya, Datuk, untuk menangani isu yang dibangkitkan tu dari sudut apa yang dikemukakan dalam rancangan Malaysia ke-10 itu sendiri. Bagi saya, usaha untuk memberi peluang yang sama kepada segenap pelosok masyarakat, ini bermakna kepada semua keluarga, tak kira sama ada mereka itu kaya atau miskin. Peluang yang sama itu adalah satu matlamat yang menarik, satu strategi yang menarik. Cuma saya dalam konteks itu ingin mengemukakan cadangan saya itu sendiri, kerana saya lihat usaha yang digembeling itu bagus sekali, matlamatnya bagus sekali, tetapi sama